A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari Ahad yang tidak banyak bezanya dengan hari-hari yang lain. Kita sama-sama dapat bertemu kembali di dalam sesi live ini, dan di dalam sesi live ini saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkenaan dengan satu fungsi yang ibu bapa perlu berikan perhatian khusus, terutamanya apabila anak-anak kita sekarang banyak menggunakan telefon untuk urusan pembelajaran mereka di zaman home based learning berdepan dengan pandemik COVID-19 ni kan. Jadi di sini saya nak kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat sekalian bagaimanakah cara kita menggunakan aplikasi Google Family Link, iaitu satu aplikasi percuma yang dihasilkan oleh Google untuk membantu ibu bapa bagi tujuan ini. Saya yakin ramai ibu bapa yang sudah pun menggunakan aplikasi ini, tetapi saya ingin memberikan orang kata nak tujukan khusus kepada ibu bapa yang mungkin masih tak perasan dengan benda ni tadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena kuat sikit ya. Okay, sebab laptop saya agak jauh. Okay. Jadi di sini saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimanakah aplikasi Google Family Link ini boleh digunakan. Alright. Google Family Link ini bermaksud ia hanya boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mengawal telefon pintar anak-anak yang berasaskan kepada Android. Dalam erti kata yang lain, kalau ibu bapa berhasrat untuk mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak, maka saya memberikan saranan supaya berikanlah telefon yang berasaskan kepada Android dan bukannya iOS. iPhone mempunyai ciri-ciri keselamatan yang ketat dan tinggi yang menyulitkan proses untuk kita mengawal telefon mereka. Walaupun still masih boleh dilakukan, tapi agak banyak cabaran dia lah, dan tidak menggunakan Google Family Link. Tapi Google Family Link ini boleh berfungsi di telefon ibu bapa untuk memantau telefon anak-anak. Kalau ibu bapa tu guna iPhone, macam saya pun guna iPad dan juga iPhone, saya boleh mengawal daripada telefon saya. Tapi telefon yang hendak dikawal adalah hanya telefon yang berasaskan kepada Android. Jadi di sini kita lihat sedikit fungsi yang terkandung di dalamnya. Kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan, boleh ajukan dan insya-Allah saya kongsikan dengan anda ya. Saya ada 3 orang anak dan oleh kerana saya terpaksa guna akaun yang sebenar, saya harap sahabat-sahabat fokus kepada konten lah dan janganlah orang kata mengintip isi kandungan yang berada di dalam tu. Saya ambil anak saya yang kecil sekali. Bila kita buka macam mana cara nak install, saya tak tunjukkan. Sebenarnya very straightforward dan dia memerlukan kepada ibu bapa untuk masa nak install tu you kena ada akses kepada phone anak lah. Jadi dia perlu dibuat dalam keadaan anak-anak tahu yang kita install dan kita discuss dengan mereka. Antara isu yang mungkin anak-anak orang kata akan timbulkan ialah soal kita tak percaya kepada mereka ke. Bergantunglah kalau banyak tengok orang kata YouTube ataupun rancangan-rancangan televisyen daripada US, maka mungkin itulah naratifnya yang akan keluar. Typical you don't trust us ke apa macam tu. Jadi jawapan kita mudah sajalah, memang we don't trust you and we also don't trust ourselves because sebab penggunaan telefon pintar ini memang merupakan sesuatu yang mencabar, walaupun juga kepada orang dewasa kan, apatah lagi dengan kanak-kanak. So it is something that we earn, rather than kita bagi macam tu saja. Dan adanya Google Family Link ini adalah untuk empower trust tersebut, sebab ada banyak fungsi yang terkandung di dalamnya. Kita boleh memantau dengan meletakkan kawalan yang paling ketat
Tetapi pada masa yang sama, kita boleh release sedikit demi sedikit apabila trust itu terbina dan kita nampak anak kita boleh meregulasi penggunaan mereka itu secara yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Jadi kalau kita lihat di sini, buka sahaja akaun anak kita itu, kita akan nampak paparannya adalah di mana lokasi anak kita berada, ataupun sebenarnya di manakah lokasi handphonenya berada, kan. Dan ini adalah merupakan ciri yang berguna. Ia akan dikemas kini dari dalam tempoh lebih kurang setiap beberapa minit. Jadi kita boleh tahulah anak kita pada satu-satu masa tu ada kat mana. Ketika saya berada di Malaysia, kami tidak memberikan anak-anak kami menggunakan handphone. Tapi bila datang ke Finland, sebuah negeri yang asing, tak ada saudara mara, everything was new to us pada masa itu, maka salah satu daripada sebab kenapa kami berikan setiap anak tu satu handphone ialah satunya untuk kami memantau mereka. Kemudian yang keduanya supaya mereka sendiri berasa lebih selamat, kerana mereka tahu apa-apa isu yang timbul, apa-apa masalah yang timbul, mereka sentiasa boleh menghubungi kami. Itu awal-awal lah, ketika mana mereka tak ada kawan, tak ada ramai kawan, dan kalau ada isu apa-apa mereka cari kita, kan. Tapi bila mereka dah ada kawan mereka sendiri, mungkin ceritanya berubah lah. Macam sekarang ni mungkin jadi annoying pula bila mereka tahu yang dalam poket mereka tu ada mak bapak mereka. Okey. Kemudian di sini kalau kita klik kepada manage setting, kita boleh lihat ada beberapa fungsi yang terkandung di dalamnya. Contohnya filter YouTube. Jadi di sini kita boleh setkan sama ada YouTube itu full version ataupun YouTube itu ada sedikit kawalan yang diletakkan, terutamanya untuk mencegah anak-anak kita daripada algoritma YouTube yang akan mencadangkan benda-benda yang mengarut-ngarut. Tetapi of course ini juga akan frustrating anak kita, kerana beberapa benda yang mereka cari itu mungkin berada dalam kategori yang menyebabkan mereka tak nampak benda ni lah. So negotiate lah. Saya pun tak tahu berapa lama benda ni ada di sini. Mungkin satu masanya nanti ianya perlu berubah. Google search juga kita boleh setkan safe search. Google Chrome juga kita boleh set. Dan ini adalah fungsi-fungsi yang kita nak manfaatkan. Okey. Okey. Kalau kita tengok sikit di sini. Saya beritahu anak-anak saya nak install Google Family Link. Ada negotiation untuk keperluan. Saya release atau kurang strict, buat muka sedih pun ada nak minta adjust limit. Itulah maknanya kita kenalah pandai-pandai adjust. Selalu saya sebutkan bahawa penggunaan aplikasi seperti ini tidak menggantikan keibubapaan, tapi dia adalah alat untuk menolong kita melaksanakan tanggungjawab kita. So we cannot install and let the technology does the parenting. It doesn't work like that. Tapi kita sendiri yang kena negotiate dengan anak kita. Saya akan tunjukkan serba sedikit bagaimana kita boleh memanfaatkan, orang kata, data-data yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Alright, kita lihat sedikit. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang join sesi live ini pada petang-petang ni kat Malaysia, lebih kurang dalam pukul lepas waktu asar, kan. Okey, selain daripada itu, kita juga dapat melihat penggunaan setiap aplikasi di dalam telefon tersebut. Anak kita spend masa berapa lama dan di dalam aplikasi yang mana. So saya nampaklah dekat sini anak saya untuk hari ini spend masa 1 jam 3 minit ke atas YouTube, dan juga ada 1-2 game yang lain. Jadi ini adalah maklumat yang bermanfaat untuk kita faham bagaimanakah kelakuan anak kita di dalam handphone mereka, untuk kita memberikan maklum balas kepada mereka. Bukan nak jadi bahan untuk nak popek-popek beletih ke, tapi untuk kita bincang dengan mereka berdasarkan benda ni. So maklumat ini tidak berbohong, kerana dia adalah datang generated oleh penggunaan mereka sendiri. Dan di sini juga kita boleh lihat dengan lebih terperinci. Contohnya pada satu hari tu berapakah tempoh guna, kemudian semalam berapa banyak guna, kita boleh compare. Kemudian dalam tempoh 7 hari berapa banyakkah tempoh yang digunakan, dan juga dalam sebulan.
penggunaan penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu ini bergantung kepada kondisi keluarga masing-masing dan berbeza di antara seorang anak dengan seorang anak yang lain. Tetapi umumnya untuk kamilah, untuk saya boleh melihat kalau sekiranya tempoh masa yang diluangkan oleh anak kita dalam satu-satu aplikasi itu tinggi, sometimes kita boleh predict something. Contohnya kalau dia meluangkan masa yang begitu banyak di dalam WhatsApp, umumnya tak semestinya tepat, tapi saya boleh menjangkakan yang akan ada drama lah, maksud dia akan ada tension, stres, pergaduhan, sebab kalau banyak penggunaan WhatsApp itu biasanya dia bermaksud dah habis sekolah balik kat rumah pun masih lagi aktif berkomunikasi dengan kawan-kawan, jadi tak ada masa untuk berehat. Tak ada masa untuk break yang sepatutnya mereka manfaatkan. Jadi benda tu accumulated. Stres tu akan meningkat dan akhirnya akan bertukar menjadi tragedi ke masalah ke. So itu selalunya yang saya boleh predict apabila hal-hal yang macam ni berlaku. Kemudian kita juga boleh setkan limit. Misalnya katalah YouTube ini kita boleh setkan, contohnya kita nak gunakan set limit, contohnya sehari boleh pakai YouTube 2 jam sahaja ataupun blog terus kan, kita boleh pakai. Saya pernah lah ada masa-masanya yang saya marah sangat dengan anak saya kerana buat perangai dalam aplikasi yang tertentu, maka saya block terus aplikasi itu untuk satu masa 24 jam, 2 hari macam tu ya. Tu alhamdulillah dah setahun guna. Kalau sebut purple, anak-anak dah faham. Oh, kalau sebut purple tu apa dia? Apa ni ustaz? Kalau boleh dikongsikan kan. Apa ni? Ini adalah setting yang kita boleh letakkan bagi setiap aplikasi. Seterusnya, kita juga boleh lock dan unlock handphone anak kita. Contohnya macam sekarang ni, handphone anak saya sedang unlock kerana handphone itu telah kita setkan dia untuk dia lock dan unlock pada masa yang spesifik, iaitu di bahagian schedule dia, bedtime ni. Ya. Kita kalau di sini misalnya saya setkan handphone anak ni switch on, switch off di antara pukul 8 malam dengan pukul 7. Ini adalah merupakan fungsi yang paling utama yang saya gunakan pada masa ini untuk anak-anak, kerana ini adalah merupakan usaha dan tanggungjawab saya sebagai bapa untuk memastikan anak-anak tidak terjebak di dalam masalah sleep deprived. Ya, ironis sekali kerana apabila anak ni semakin meningkat usia remajanya, mereka lebih memerlukan kepada tidur malam yang berkualiti. Tetapi itulah juga masanya yang mereka ni suka berjaga malam, dan malamlah yang mereka aktif. Maka akan bermulalah satu tabiat buruk, tidur lambat, bangun lambat, pergi ke sekolah macam zombie, kerana tak cukup tidur malam, dan mereka tidak mahu kita mengganggu kemahuan mereka dari sudut itu. Makin anak remaja, makin besar cabaran tersebut. Okey, saya faham dah. Skrin pada handphone anak akan berwarna purple. Okey, nak accept apa pun tak boleh. Alright, thank you. Dan tahniah pada Puan Nur Bungsu juga kerana dah gunakan Google App. Okey. Jadi biasanya cadangannya ialah kita hentikan penggunaan telefon pintar ini lebih kurang 1 jam sebelum waktu yang kita sasarkan untuk budak-budak ni tidur lah. Tetapi kita juga kena aware kerana bila kita lock handphone, of course dengan mudah saja handphone lock, tinggalkan handphone, pindah pula ke komputer ataupun ke TV ataupun ke peranti-peranti yang lain. So itu juga adalah merupakan skrin. So dia adalah merupakan cabaran yang memang orang kata non-stop dan tidak ada orang kata solusi yang mudah, tapi sekurang-kurangnya untuk di handphone ini yang boleh kita gunakan. Okey, kita lihat sedikit apakah fungsi lain yang ada. Jadi handphone anak saya sedang unlock, tapi kita juga boleh lock secara manual
kalau ada keperluan-keperluan tertentu, contohnya walaupun saya taklah recommend sangat, tapi kalau panggil makan tak datang ke, kita nak lock phone anak kita, then we can just simply lock pada masa tersebut. Ketika phone anak kita lock, terutamanya between pukul 8 malam sampai 7 pagi tadi, kalau sekiranya anak kita request dan dia nak ada extra time, katalah ada homework yang belum siap, yang extend masa lebih sikit untuk dia gunakan handphone, dan dia kata dia nak gunakan setengah jam saja, maka di situ kita boleh berikan bonus. Bonus ni kalau nak ditunjukkan, misalnya hari ni hari Ahad kan, katalah saya lockkan phone anak saya sekejap. Okay. So jadi sekarang ni handphone anak lock, katakanlah macam ni, maka kita tidak perlu mengubah pada bahagian schedule tadi tu, tapi kita boleh bagi bonus time. So bonus time ni nak bagi extra berapa, 5 minit ke, 10 minit ke, 15 minit ke, 20 minit ke, kita boleh berikan, maka handphone tu akan on. So itu satu cara. Kemudian yang kedua, kita juga boleh unlock phone anak itu direct pada phone anak itu dengan memasukkan parent access code. Di sini parent access code ini anak-anak tak boleh nak copy ataupun nak tiru lah, kerana ini adalah auto generated dan dia hanya valid untuk tempoh satu masa saja. Contohnya dia kata nak buka handphone sekejap kerana nak setkan screen, nak setkan alarm contohnya, maka kita boleh berikan nombor ni, dan nombor ni valid dipakai sehingga ke tempoh masa yang ditetapkan seperti yang terpapar di skrin berkenaan. Okey. Jadi ini satu daripada fungsi yang ada. Selain daripada itu, penggunaan bila anak-anak nak download something daripada internet, daripada Google App Store, maka mereka perlu mendapat approval daripada ibu bapa. Jadi every time bila mereka nak download something, akan keluar automatic notification daripada handphone, pada handphone kita, anak nak download aplikasi tertentu. So satu, kita tahu apa yang mereka install di handphone mereka. Kemudian yang keduanya, mereka perlu mendapatkan approval daripada kita terlebih dahulu. So kita boleh agree ataupun disagree. Kalau kita reject, then dia tak boleh nak install benda ni lah. Jadi ini adalah sebahagian daripada orang kata fungsi yang terkandung di dalam Google App Store, dan ini adalah aplikasi percuma. Aplikasi yang tidak percuma, yang berbayar, ada macam-macam fungsi yang lain, ada macam-macam dekat internet, yang juga pernah saya gunakan selama setahun, 2 tahun sebelum kemunculan Google Family Link ini. Tetapi of course dia tetap juga ada loophole dia yang anak-anak boleh tembus. Sebagai contohnya, apabila handphone anak kita automatically lock pada waktu tertentu, katalah pada pukul 9 malam handphone itu lock, maka kalau sekiranya pada waktu itu anak kita sedang ada conversation dekat WhatsApp phone call, ataupun dekat Instagram phone call, ataupun sedang menggunakan Spotify, maka dia tidak akan disconnected, tapi dia akan continue. Maka benda itu still boleh menjadi, orang kata, tempat di mana anak kita boleh menembus kekangan yang perlu kita gunakan lah. Dan ini akan daripada anak kita semakin meningkat remaja tu, benda tu akan semakin menjadi cabaran. Maka mahu tidak mahu, kuatkanlah hati untuk sabar. Saya masih ingat ketika saya berhubung dengan cikgu sekolah untuk meminta nasihat bagaimanakah hal ini boleh diatasi. Cikgu di sekolah mengingatkan saya dengan satu nasihat yang pedih untuk saya, tapi saya terima dan sangat benar nasihat tersebut. First, sebab saya mengadu dengan mengatakan bahawa adalah lebih mudah kita nak mengawal ini kalau ibu bapa bekerjasama. Maksud dia, anak kita boleh kawal, tapi kawan-kawan dia yang berjaga sampai jauh malam ni, mak bapak dia orang ni tak buat apa-apa ke? Jadi tak bolehkah misalnya pihak sekolah
memberikan satu nasihat kepada ibu bapa supaya mengambil tanggungjawab dan lebih efektif dalam mengawal hal ini. Benda tu logik pada kita, tapi khususnya dalam culture dekat Finland ini, kaunselor sekolah memberitahu saya, dia kata kita tidak ada kuasa untuk menentukan apa yang keluarga lain nak buat terhadap anak-anak mereka. Jadi kita cuma mampu kawal keluarga kita sahaja. So kita jangan pedulikan benda tu dan kita fokus kepada peraturan undang-undang yang kita tetapkan untuk rumah kita sendiri. Jadi jangan susah hati. Remaja memang macam tu perangai dia. Kita berkawan dengan mereka, tapi kita bukan kawan mereka. Kita adalah ibu bapa mereka. So buatlah apa yang patut dibuat, walaupun mereka marah dengan kita ke, mereka tak puas hati dengan kita ke, it's okay. Pada satu hari nanti mereka akan berterima kasih kepada kita atas apa yang kita buat. Ini yang kaunselor sekolah nasihatkan kepada saya. Jadi maknanya kalau anak tarik muka ke, bising ke, mengamuk ke kerana saya lock handphone pada masa-masa tertentu dan cuba mengawal, malah mungkin to certain extent saya cabut wifi rumah, maka kata kaunselor sekolah, buatlah peraturan tersebut kerana mereka memerlukannya. Kita tahu benda itu perlu dibuat dan hanya kita saja yang boleh buat. Pada satu hari nanti mereka akan berterima kasih kepada kita. Anak saya juga begitu, kata kaunselor sekolah lah. Anak saya juga dulu macam tu dan saya bertegas untuk mengelak daripada mengikut kehendak mereka, dan hari ini selepas mereka dah habis belajar dekat universiti, mereka fikir balik, mereka terima kasih kepada saya atas apa yang saya buat pada suatu ketika dahulu, kata kaunselor sekolah. Dan nasihat yang sama jugalah saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat semua berkenaan dengan pentingnya untuk hal ini diambil kira. Jadi benda ni termasuklah dalam situasi bila COVID-19 dah berakhir, insya-Allah very soon keadaan kembali semula kepada sedia kala. Bagi ibu bapa yang ada anak-anak di asrama pun, anda boleh memainkan peranan untuk mengawal benda ni. Walaupun anak duduk asrama ada handphone, tapi you dekat rumah you ada maklumat tentang benda ni. So bagaimana pula dengan anak yang tak nak kawalan ini? Bagi anak yang tak nak kawalan ini, maknanya dia tidak mahu telefonnya dikawal kerana dia sudah dewasa pada dakwaan dia lah. Jadi kalau sekiranya dia letakkan begitu, maka okeylah. Maknanya kalau you nak jadi dewasa, maka you kena dewasa sepenuhnya. You kena dewasa dalam erti kata orang dewasa tak pakai handphone orang lain. Orang dewasa beli handphone sendiri. Orang dewasa cari kerja dan dapatkan duit untuk dapatkan handphone sendiri. So kalau sekiranya apa-apa berlaku kepada handphone kamu ke, rosak ke apa ke dan sebagainya, kamu uruskan sendiri sebagai seorang dewasa. Ya, jadi you kena setkan benda tu. Cubalah elak daripada mengamuk ke, bercakap dengan bahasa yang kasar ke apa ke. Gentle but firm. Itu yang kita banyak tekankan dalam metod khalifah, iaitu gentle tapi firm. Gentle dalam arti kata kita tak menggunakan kekerasan, sama ada dari segi fizikal ataupun bahasa, tetapi kita mesti firm. Kalau macam tu lah kan. Dan believe it or not, it's not as simple as that. Banyak masalah dan cabaran yang ada. Maka saya kongsikan ini. Mungkin perkongsian ini menyebabkan anak-anak berpakat bengang dan tak suka ke dengan saya, tapi ini adalah tanggungjawab yang perlu untuk dikembangkan supaya ibu bapa semasa memberikan telefon pintar kepada anak masing-masing, you mesti mengambil orang kata tanggungjawab untuk hal ini boleh dilaksanakan bersama, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu sajalah perkongsian pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam sesi live ini. Ada sebarang soalan ke? Kalau ada yang nak tanya sebelum saya sudahkan. Sasaran saya setengah jam dan kita baru 25 minit. Jadi kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi kalau sekiranya ada apa-apa yang ingin ditimbulkan. Sama-sama daripada Puan Syafiqah Nadia. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Cikgu Amir.
Gentle but firm itu is something yang kita kena develop daripada semasa ke semasa. Dia tidak mudah. Sebenarnya lebih mudah untuk kita harsh dan firm, ataupun harsh tapi tak firm mana pun. Kita menjerit, kita jekah, kita jegir mata ke, kita rotan ke, dengan secara yang keras. Tapi yang lebih susahnya ialah kita berlemah lembut tetapi kita tegas. Kerana berlemah lembut itu bermaksud kita juga kena melenturkan kemarahan dan kekasaran yang sedang meluap dalam diri kita semasa kita berinteraksi dengan anak murid ataupun dengan anak-anak, supaya yang keluar tu adalah benda yang selektif, benda yang kita dah select, kita dah saring, iaitu benda yang baik saja. Benda tu. Dan kalau misalnya stres ke, tension ke, kalau nak lepaskanlah pada benda-benda yang tak bernyawa. Pergi sepak batu ke, kan, maknanya patahkan kayu ke, apa ke, tetapi bukan ke atas anak-anak yang akan mengundang penyesalan pada satu masa nanti. Jadi gitulah yang saya harapkan. InsyaAllah kita sambung lagi di dalam sesi-sesi yang lain untuk perkongsian yang seterusnya. Mudah-mudahan Google Family Link ini dapat dimanfaatkan, dan ingat, jika anda mahu mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak, saranan saya ialah berikan handphone berasaskan kepada sistem operasi Android dan bukannya iOS ataupun penggunaan iPhone, kerana iPhone sukar, walaupun masih boleh tapi sukar untuk dikawal secara jarak jauh ataupun secara remote. InsyaAllah, semoga Allah membantu pendidikan dan keibubapaan yang hendak kita laksanakan ke atas anak-anak kita, insyaAllah. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.